Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 5. Tajuk yang akan cikgu sampaikan pada kali ini ialah ikut yang positif, tinggal yang negatif. Standard pelajaran 7.1.3. Murid-murid boleh buka buku teks halaman 92. Baiklah murid-murid, terlebih dahulu cikgu mahu murid-murid membaca dan memahami teks serta gambar yang terdapat dalam halaman 92. Ikut yang positif, tinggalkan yang negatif. Ramli sering tidak hadir ke sekolah. Dia cuba mempengaruhi Zaris supaya mengikuti sikapnya yang negatif itu. Zaris dan rakan-rakannya berbincang tentang cara untuk mengatasi pengaruh negatif Ramli. Kamu juga tidak sepatutnya terpengaruh dengan sikap Ramli. Maksudnya di sini murid-murid, dalam cerita ini, Ramli seorang murid yang nakal, sering tidak hadir sekolah, sering ponteng sekolah. Kemudian bukan itu saja, Ramli juga sering cuba mempengaruhi rakan-rakannya, rakan baiknya iaitu Zarif, supaya mengikut sikapnya iaitu suka ponteng sekolah. Jadi untuk mengatasi masalah ini, untuk mengelakkan diri dari terpengaruh dengan sikap negatif Ramli, Zaris dan rakan-rakannya berbincang cara untuk mengatasi pengaruh negatif Ramli itu. Okey, mari kita lihat gambar yang pertama. Kalau kita lihat dialog, Ramli mengajak saya ponteng sekolah. Bagaimanakah kita hendak mengatasi pengaruh negatif Ramli ini? Jadi, seorang rakan mengajak anda ponteng. Cikgu beri gambaran. Seorang rakan mengajak anda ponteng sekolah. Apakah yang boleh kita lakukan? Jadi, mari kita sama-sama fikirkan bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah pengaruh negatif rakan sebaya. Okey, terdapat kalau murid-murid lihat dalam buku teks, terdapat tiga cara untuk kita mengelakkan diri dari terpengaruh dengan sikap negatif seperti Ramli. Okey, yang pertama, katakan tidak jika dia mengajak kita melakukan perkara yang negatif. Katakan tidak jika dia mengajak kita melakukan perkara negatif. Anda perlu berani untuk berkata tidak kepada ajakan rakan secara berhemah. Maksudnya kalau kita nak menolak ajakan rakan tu yang negatif, kita perlu berkata tidak, tetapi secara berhemah. Maksudnya secara bukan secara kasar ataupun secara menentang, cara menentang yang seolah-olah mengajak kita mengajak dia bergaduh. Jadi secara berhemah supaya mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Contohnya pergaduhan. Jadi katakan tidak, murid-murid perlu berani berkata tidak secara berhemah. Yang kedua, cara mengatasi pengaruh negatif rakan sebaya, kita perlu melaporkan hal ini kepada guru. Okay, jadi cara kedua, anda perlu melaporkan hal ini kepada guru ataupun pihak sekolah. Jika anda mengalami situasi seperti ini, buat laporan kepada guru, guru kelas, contohnya guru kelas, guru disiplin, ataupun pihak sekolah. Okay, yang ketiga, cara mengatasi pengaruh negatif rakan sebaya, saya akan cuba menasihati dia agar berubah menjadi baik. Jadi maksudnya di sini,
anda boleh menasihati rakan anda supaya berubah menjadi baik. Cuba nasihat. Mungkin rakan anda itu, contohnya Ramli, mendengar nasihat anda kerana anda rakan baiknya kan. Kalau orang lain mungkin tak boleh, orang lain mungkin tak boleh, tapi anda sebab berkawan baik dengan dia, dengan kawan anda itu yang suka ponteng contohnya, mungkin dia akan dengar nasihat kita. Jadi cara ketiga ialah menasihati rakan. Okey, ni peta Eyting ataupun peta minda, cara mengatasi pengaruh negatif rakan sebaya. Yang pertama, berani berkata tidak. Kena berani. Nak kata tidak ni kena berani. Kena berani. Walaupun yang mengajak tu memang kawan baik kita kan. Takut kalau kita berkata tidak, dia macam ni ada kesan lain. Ada kesan lain. Jadi berani berkata tidak secara berhemah, seperti yang cikgu cakapkan tadi. Okay, yang kedua, lapor kepada guru. Lapor kepada guru kejadian ponteng itu. Bukan kerana kita benci rakan kita tu, kerana kita mahu di lain masa dia tidak melakukan perkara itu lagi. Okay, yang ketiga, nasihat. Nasihat, kita cuba nasihat rakan kita itu supaya berubah. Okay, latihan di rumah, isi tempat kosong bagi melengkapkan cerita di bawah mengenai pengaruh rakan sebaya. Jadi nanti murid-murid tulis dalam buku tulis cerita ni. Cerita ni tak ada kaitan pun dengan buku teks tu. Ini kebetulan nama je sama. Kebetulan nama je sama. Jadi murid-murid buat latihan ni, isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang telah diberi. Yang telah diberi. Jangan lupa tulis tajuk, tulis hari, kemudian tarikh, tulis tajuk ikut yang positif, tinggalkan yang negatif. Standard pelajaran 7.1.3. Kemudian tulis arahan, kemudian salin cerita tu, isikan tempat kosong. Baiklah murid-murid, itu saja pelajaran kita pada kali ini. Cikgu ucapkan sekian, terima kasih.